Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk step yang kelima, okey, yang depan ni dah hampir selesai. Jumlah pelawat kita akan buat last sekali lah. Okey, kalau kita lihat semua dah data dah masuk. Okey, sekarang ni berkaitan borang makluman, borang maklum balas untuk laporan program dan makluman kita akan masuk dalam okey, kita masuk dalam dashboard. Double klik. Okey, kalau kita lihat ni bukan data kepunyaan kita ni. Ni data saya punya laporan. Okey, sekarang ni kita nak ubah. Yang kita nak ubah ialah makluman. Form, edit form. Masukkan nama sekolah kita lah. Okey, nama sekolah kita. Copy nama sekolah copy, restore. Okey, makluman, delete. Ni masukkan nama sekolah kita kat sini. Paste. Yang ni pun sama, masukkan nama sekolah kita untuk aktiviti. Okey. Makluman dah siap. Seterusnya, yang kedua iaitu laporan unit. Form, edit form. Okey, ni kita tukar juga. Okey, restore. Yang ni kita delete. Okey, masukkan nama sekolah kita. Silap, unit. Okey, masukkan nama sekolah kita. Okey, yang ni pun tukar kepada nama sekolah kita. Okey, seterusnya. Okey, kat sini unit. Contohnya sekolah kita untuk kurikulum banyak unit. Kita boleh masukkan kita boleh tambah. Okey, kita boleh pangkah yang atas ni, add option, tambah. Hand pun boleh tambah. Core pun boleh tambah. Okey, kemudian di bahagian semua guru. Yang ni. Yang ni kena buang. Pangkah semua, tinggal yang semua guru. Okey, macam ni. Okey, sekarang ni kita ambil data guru sekolah kita. Okey, mana data guru sekolah kita? Dalam My School Dashboard. Double klik, cari yang senarai guru. Okey, yang ni kita kena copy daripada atas sampailah bawah. Okey, sampai sini lah. Kita copy dan masuk semula dalam laporan ni. Okey, letak bawah ni. Paste. Paste. Semua cikgu sekolah kita dah masuk dah. Okey, yang tu yang kita nak buat lah. Okey, dah siap, klik preview. Kita ada makluman aktiviti pun kita boleh preview. Okey, kita ada satu makluman aktiviti. Silap. Tak apa. Kita pangkah je, tak apa. Kita pergi bahagian laporan unit. Form. Go to live form. Ni untuk laporan unit. Satu lagi, makluman. Form. Go to live form. Okey, dua Satu laporan aktiviti, laporan unit. Satu lagi makluman aktiviti program sekolah. Okey. Senarai guru boleh pangkah yang dash. Okey, sekarang ni kita nak connect antara borang makluman ni. Okey, cari borang makluman, copy. Okey, masuk dalam dashboard, klik edit. Kita nak connect Klik pada borang makluman, highlight. Okey, dia ada button edit. Kalau tak keluar button edit, kita pergi bahagian insert link ni. Kalau keluar, klik pada button edit je lah. Klik edit, buang yang asal, tik open link dan Ctrl V. Gunakan keyboard Ctrl V untuk paste. Klik apply. Okey, dia ada garisan, highlight balik, tik pada underline. Okey, dah siap borang makluman, aktiviti pula, copy. Okey, highlight. Okey, dia keluar edit link. Okey, contohnya kalau kita highlight, dia tak keluar. Highlight, tak keluar edit link. Kita klik pada link ni. Klik, dia samalah. Okey, kalau keluar, terus kat sini. Okey, kalau tak keluar lah. Kalau tak keluar, klik pada insert link. Klik dan buang yang lama. Klik, tik dan paste yang barulah. Ctrl V, apply. Okey, sama juga, highlight, tik pada underline.
Okey, nanti dia akan hilang lah underline tadi. Okey. Jadi kalau kita tutup ni kalau kita tutup, kita klik pada borang makluman, dia akan masuk dalam makluman aktiviti program sekolah kita lah. Sama dengan borang laporan program. Okey. Okey, dah siap. Sekarang ni, kita akan masukkan data. Contohnya, makluman dahulu. Saya pangkah. Saya nak buat makluman. Okey, contohnya, tajuk mesyuarat. Penggunaan dashboard pengurusan. Okey, contoh pada 19. Kategori ni pentadbiran catatan. Sila hadir. Okey, pautan kalau tak ada tak perlulah. Okey, klik submit. Okey, dan kita akan dapatlah dalam dashboard ni bila saya refresh, dia akan keluar kat sini bahagian pentadbiran sila hadir ni, mesyuarat. Okey, dan seterusnya kita masuk dalam ni cari makluman. Data yang atas ni bukan kepunyaan kita ni. Delete je. Sampailah nombor 9 ni bukan kepunyaan kita. Klik dan kita boleh delete. Okey. Makluman dah siap. Kalau kita check refresh data, hanya data kita je. Tapi mengapa dia keluar error ni? Sebab data pertama adalah data yang penting. Data yang penting kat sini, sini tak ada. Sepatutnya kena adalah data kat sini. Okey, kita buat contoh lah. Kita ambil yang ni je. Copy, letak je. Paste. Yang ni pun kita paste. Supaya ada data sebab data pertama adalah data yang penting lah. Okey, kalau kita refresh, okey, selesai masalah tadilah. Okey, kategori yang ni apa ni? Kenapa ada lagi? Edit. Kita klik. Ni adalah, kita tak ada pautan. Okey, tak apa. Okey, refresh. Resources, manage. Kita cari laporan dalam dashboard iaitu di sini. Klik edit. Kita cari ni laporan. Kita nak yang makluman. Ni makluman. Klik edit. Sebab tadi kita delete, tak ada data. Jadi kena refresh semula. Okey. Klik pada button apply. Okey, dah apply, finish. Sepatutnya kita kena masukkan data penuh lah kalau data yang pertama. Okey, invalid metric kategori, bulan, apa yang tak ada, tarikh. Jadi kita tarik tarikh. Okey, dah ada lah. Contohnya kita klik, ada. Bulan pun ada, tahun pun ada. Okey, itu untuk yang pertama, makluman. Kalau hijau ni warna untuk pentadbiran lah. Kalau kita masukkan data seterusnya, dia akan auto berada kat bawah. Dia base kepada tarikh ni, tarikh yang sebelum ataupun tarikh yang selepas. Okey, seterusnya. Dan pautan ni kita kena tukar lah. Dia dalam bentuk link. Klik, cari bahagian pautan. ABC ni kena tukar kepada URL. Sama dengan bahan. Klik, tag URL. Bila ada URL, barulah kita boleh klik. Dan kalau Google Meet dan sebagainya, boleh akses lah. Okey, contoh. Itu contoh dah. Kena dalam bentuk URL lah. Okey, seterusnya. Okey, yang makluman dah siap. Makluman aktiviti dah siap. Okey, kita masuk dalam borang laporan program. Klik. Okey, yang ni kita buat contohnya call lah. Next. Untuk sukan permainan. Next. Okey, pertandingan. Dengan berbasikal secara online.
Okey. Okey, ingat data yang pertama ni data penting. Nanti data yang lain kita nak delete kan. Jadi data ni kena ada lah. Buatlah add ke peringkat apa negeri, jumlah kehadiran. Kalau tak ada sekalipun kita masukkan kosong ataupun kita masukkan 10. Okey. Kemudian guru yang terlibat. Ni kita tandalah guru yang terlibat. Paling kurang kena ada satu sebab data ni data yang kita nak jadikan data utama kita. Yang lain kita nak delete. Ni contohnya kalau tak ada add dulu. Okey, masukkan gambar. Kita cari 4 gambar. Contoh Okey, gambar saya lah. Buat contoh ada 4. Open dan kita upload. Data yang pertama ini adalah kita panggil data yang pertama lah bagi kitanya. Okey, ini pun kita upload satu data. Okey, upload supaya nanti tak error. Tadi macam tadi kita letak je terus error lah. Okey, nama cikgu. Tak apalah, kita masukkanlah nama siapa nak masukkan ni. Puan Husna binti Haji Hashim. Contoh kita klik submit. Kita nak data-data ni. Bila data yang pertama ni kita kena masukkan semua. Kalau tinggal dia akan jadi error tadi, invalid. Okey. Sekarang ni dia akan masuk dalam bahagian laporan. Okey. Jadi data yang first sampailah nombor 9 ni bukan kepunyaan kita. Ni bukan data kepunyaan kita. Kita boleh delete. Kita delete je. Sebab data tu data dummy yang awal. Delete je. Tinggalkan data kepunyaan kita sahaja. Oh, silap back. Oh, rupa-rupanya ada data lain kat sini Oh, kat sini. Okey, data ni adalah data penting ni sebab dia ada formula. Jadi saya copy dulu ataupun saya letakkan ke atas. Saya kena ubah kat sini, saya paste. Dan saya akan buat curly bracket. Senarai guru terlibat ke apa tadi sudah. Back. Saya lupa tadi. Okey, saya paste kat sini dulu. Okey, tak apalah. Kita buang je. Okey, delete. Okey, tinggalkan yang satu sebab saya tersilap tak letak kat atas tadi. Dalam kita punya ni ni ada formula, sepatutnya saya letak kat atas je. Tapi tak apa. Okey, nanti dia akan berikan kepada kita data yang kita perlukan. Okey, sebelum tu kalau kita tak jana, kita refresh, dia akan error di bahagian pentadbiran. Okey, kat sini dia akan error lah kalau kita tak jana. Okey, kita akan jana dahulu. Add-on AutoCAD open. Okey. Dan kita nak jana tadi, sebelum kita jana dalam My School ni, okey, kita ada template. Ni template kita. Kena tukarlah dulu. Ni logo sekolah ni kita replace. Masukkan kita punya logo. Open. Dan nama sekolah pun sama. Nama sekolah SMK Saint Anne. Okey, saya copy je lah. Okey, nama sekolah. Okey. Kalau nak besarkan, boleh besarkan. Okey, dah settle. Laporan unit, ni pun kita masukkan nama sekolah kita lah. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Kita nak jana lah. Klik dulu pensel ni. Okey, next. Next je lagi. Yang ni kita nak laporan unit SMK Saint Anne. Okey, kita klik pada from drive.
kita akan ambil template yang kita dah edit tadi. Kalau tak, dia akan gunakan masih gunakan yang lama. Okey, copy ni, copy, letak kat sini, paste, dan kita search. Okey, kat sini lah dia punya, klik. Ni spreadsheet, yang ni template. Select, next. Okey, kat sini tak perlu tukar apa-apa, next je. Ni pun sama, next. Okey, yang ni kita nak buang, yes. Kita choose folder, foldernya daripada dashboard. Dashboard pengurusan. Mana folder tadi ni, dashboard SMK send end. Ataupun kita copy je lah. Okey, saya nak rename sebab saya nak copy. Okey, jadi senang lah untuk kita cari. Paste, search, dashboard SMK. Okey, klik dalam ni. Kita nak letaknya dalam data jana. Klik data jana dan kita akan select lah. Klik select. Okey, dah. Next. Yang lain kita next je. Next. Dan kita save. Okey, dia akan save je. Dah akan jana semula dan berikan kepada kita. Klik run job. Dan dia akan berilah kepada kita data yang kita jana tadi. Okey. Oh, silap. Bukan kat sini. Sepatutnya kita jana kat sini dah. Laporan. Ni hanyalah sepatutnya dia jana. Kita dah silap tadi. Okey, jadi saya delete dulu. Silap tepat jana. Kita laporan unit, kita sepatutnya jana di laporan. Okey, tak apalah. Okey. Okey. Nak buat macam mana dah silap. Kita kena jana semula. Add on, AutoCAD, open. Okey, kita tunggu jap. Laporan unit ni hanya form, tapi kita nak jana di bahagian laporan. Okey, klik pada pensel. Silap tadi dah. Kemudian next. Okey, dah betul. Next. Okey. Yang ni kita buang dulu, takutnya salah. Choose. Okey, kita cari foldernya, iaitu ini dah. Share. Kita nak nama je. Silap. Kita nak nama. Ini. Nak copy nama ni yang kita buat tadi Silap tempat kita jana. Search. Yang ni double click. Kita nak letak dalam data jana. Select. Yang ni next. Next je. Kemudian save. Tadi sepatutnya kita buat dah di laporan. Tiba-tiba kita buat di bahagian laporan unit. Okey, run job. Okey, kita tunggu. Dia akan berikan kepada kita dokumen yang kita perlukan. Okey. Sedang running job Lalu dah ada. Ini adalah sukan permainan yang kita baru buat tadi dah. Okey, SMK send end, convent, laporan aktiviti UNECO dan data-datanya. Okey. Ni saya kena edit balik ni. Saya kena resize balik ketinggian tinggi sangat. Jadi leper Tapi cikgu boleh edit dalam AutoCAD nanti. Jangan tinggi sangat, nanti dia akan jadi panjang. Muka kita jadi panjang Okey, dan data-data ni pun kita boleh edit semula. Okey. Itu untuk
macam mana kita nak. Satu lagi. Kalau kita lihat ni tak cantik kan. Sepatutnya ni untuk gambar ataupun pautan cetakan. Okey, macam mana kita nak delete? Bukan nak delete, nak supaya dia cantik lah. Okey, kita akan buka icon 8. Icon 8 ni kita akan buat contohnya print ataupun document. Enter. Okay, kita akan ambil satu dokumen. Dokumen apanya? Kita nak print kan? Print lah. Enter. Okey, kita akan ambil salah satu lah dalam banyak ni. Kita akan ambil salah satu printer. Okey, yang mana kita sukalah. Contoh saya nak ambil yang ni lah. Klik. Dan kita ada embed HTML. Klik HTML. Okey, data ni yang kita perlukan. Okey, data ni kita letak dulu dalam tag lah. Senang. Okey, data ni yang kita perlukan. Saya akan copy. Dan dah copy tu, macam mana kita nak supaya data ni cantik. Okey, kita masuk dalam edit. Ni yang melibatkan formula lah sikitnya. Resources, manage edit data source. Dan kita cari di bahagian laporan unit. Ni laporan. Klik edit. Kita kena masukkan field. Add field. Ini kita buat dot. Ataupun kita type je, cetakkan, sila cetak. Okey, yang sini penting, hyperlink. Hyperlink iaitu kita nak URL tadi. Contohnya ini adalah dokumen merge document laporan. Ni merge doc URL. Okey, koma, dan kita nak dia keluar image. Ni image lah. Image. Okey. Dan kita paste dalam ni yang gambar tadi, yang kita paste, copy tadi. Okey, dah paste, dah selesai lah. Okey, yang 3 titik. Kenapa 3 titik? Nanti saya tunjuk lepas ni. 3 titik lagi lawa lah. Klik save. Dan kita klik finish. Boleh close. Okey, kita masuk dalam ni. Contohnya, klik pada tajuk ni. Kita cari yang 3 titik ni, gantikan Document Studio. Dia keluar dalam bentuk printer. Dan contohnya kalau kita klik pada printer, dia keluar laporan lah. Laporan yang kita buat tadi. Okey, contoh ini berbasiskan secara online. Tak edit elok lagi ni. Okey, dia keluar yang lain lagi. Tak apa, biarkan dulu. Suntikan berbasiskan kat atas dah asal dah. Okey, masih. Saya lupa nak refresh tadi. Refresh data terlebih dahulu. Sebabnya kalau di sini tengok datanya dah cantik, tapi dia nak hantar ke dashboard ni, dia ambil masa 15 minit. Okey, jadi kalau kita dah refresh, data yang terkini lah dipaparkan. Okey, tadi kita dah tukar. Jadi yang curriculum pun samalah, cuma dah tak perlu tukar field tadi. Kita hanya just klik pada pautan ni dan kita tukar yang dokumen, letakkan di sini. Okey. Cuma dia data tak ada, kosonglah lagi. Kita tunggu lepas ni kita buat kemasukan data. Okey, dah siap. Kita pergi bahagian hem. Sama dengan hem, klik edit. Turun bawah. Okey, klik pada pautan ni. Cari yang 3 dot. Tukar kepada Document Studio. Kita nak gambar. Okey, dah ada. Kita pergi bahagian
Yang terakhir, co-curriculum. Klik edit, turun bawah. Okey, kita klik pada table ni dan cari yang 3 dot. Letakkan di bahagian Doc Studio. Dan okey, ini untuk co ada satu klik pada printer. Yang lain kita tutup dulu. Tutup semua tak apa. Okey. Dah ada lah contoh. Yang tak ada tadi apa tadi M dah ada, suntikan COVID. Kurikulum kosong lah. Okey, kita akan masukkan yang kurikulum orang makluman. Ni kita buat test mesyuarat panitia lah. Mesyuarat panitia. Tarikhnya pada 22. Kategorinya kurikulum panitia BM, BI lah. Catatan kita buat apa ni? Makluman. Silap borang laporan program. Silap tadi Okey, kurikulum next. Panitia next. Tajuknya mesyuarat panitia BI kali kedua. Okey, pada minggu depan peringkat sekolah ni saya nak cepat ni kosong. Ni saya letak je lah. Okey, objektif, isu cadangan. Okey, masukkan gambar. Masuk gambar sama je lah. Open, upload. Okey, dah upload. Okey, disediakan oleh Mr. X. Okey, contoh submit. Dah submit, data tersebut akan dihantar ke dashboard. Cuma kena tunggu 15 minit. Kalau tak nak tunggu 15 minit, bawa mouse di atas ni dan kita refresh data. Bila kita refresh data, dia akan auto masuklah data yang baru tadi, mesyuarat panitia. Cuma mana gambarnya? Gambar dia tak ada lagi. Refresh. Gambar ni masih sedang dijana. Bila dah selesai jana, barulah data tersebut akan ada gambar. Okey, mana gambarnya? Okey, saya tunjuk Mengapa tak ada? Okey, kat sini dia punya belum selesai jana. Okey, kita lihat untuk panitia ni. Okey, tepi sekali. Masih belum jana. Okey, kalau tak jangan, kita kena edit dulu. Auto form. Lupa nak tick tadi supaya dia auto form kita tak nak dia macam kena manual. Kita kena tukarlah kepada auto. Next yang last sekali. Run on trigger. Ya dah run. Oh, dia slow. Save lah. Dia mungkin sebab capaian internet saya kurang elok. Okey, kita run job. Sepatutnya dia akan auto ni. Tak perlu kita tick run job. Sebab kita dah tick. Tapi kalau internet kita kurang stabil, kurang laju, dia akan lambat lah. Okey, dia akan berikan kepada kita. Tadi kita tengok sini untuk cetakan tak ada lagi, tak timbul lagi. Okey, kita tunggu dia selesai ni. Dia selesai jana, dia akan berikan kepada kita laporan tersebut. Okey, dah ada. Jadi kat sini kalau kita refresh ataupun loading page, dia akan ada lah dia punya pencetak ni. Ni laporan kita. Slow. Itu yang gambar lambat. Lambat ni sebabnya capaian kita tak cantik. Refresh. Okey, itu adalah contoh gambar tak keluar ni, capaian, ada gangguan capaian internet.
sepatutnya gambar akan keluarlah kalau internet kita cantik. Sini pun kalau internet tak cantik, gambar tak keluar sebab gambar dia ambil masa, ambil saiz. Okey, sekian untuk kali ni. Kita akan jumpa lagi. Tak apa, lepas ni saya akan tunjukkan lagi macam mana nak baiki. Okey, seterusnya kita nak jumlah pelawat. Satu jumlah pelawat kan. Jumlah pelawat. Lagi apa lagi? Analitik jumlah pelawat. Bawah ni kita nak tukar. Kita akan carilah tempat-tempat apa lagi yang belum kita tukar. Kalau kita lihat ni dah ada semua dah. Jadi kita akan cari apa yang tak ada lagi dalam episod yang seterusnya. Dah tak ada dah. Tinggal jumlah pelawat je. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.